A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala bil kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba falamma balagha majtama'a bainihima nasiya hutahuma fatakhaza sabilahu fil bahri saraba. Sadaqallahul azim. Wa iz dan ingatlah ataupun tak kala. Wa iz tak kala qala berkata Musa Nabi Musa lifatahu kepada pembantunya. Setengah ulama menyatakan itu adalah Yusha bin Nun. La tidak akan abrahu aku berhenti, yakni berjalan, hatta sehingga ablugha aku sampai majma'a pada tempat pertemuan bahrain dua lautan. Setengah ulama menyebut laut Rum dan laut Parsi, antara laut Rum dengan laut Parsi, bahrain. Au amdia atau aku akan terus berjalan hukuba dalam waktu yang panjang, walaupun lama aku tetap berjalan. Maksud dia gitu. Falamma maka balagha kedua-duanya telah sampai majma'a pada tempat pertemuan bainihima di antara kedua laut tersebut, nasiya maka kedua-duanya lupa hutahuma terhadap ikan keduanya. Fattakhaza lalu ikan itu mengambil sabilahu jalannya fi bahri ke arah laut saraba dengan melompat. Ni setakat ni dulu sebab panjang cerita dia dah. Jadi kita tengok tafsir kalau ada asbabun nuzul kejap. Ini surah Al-Kahfi. Jadi surah Al-Kahfi ini surah mempunyai banyak cerita-cerita sejarah. Ini surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi ini ada beberapa cerita ada dalam ni dah. Jadi surah Al-Kahfi ini antara surah yang lazimnya pada ayat yang pertama itu hingga ke 10 dan ayat 10 yang terakhir itu khusus untuk pelindung daripada Dajjal. Maka kebiasaannya Rasulullah akan menyebut bacalah 10 ayat Kahfi yang pertama dan 10 ayat Kahfi yang kedua, yang terakhir, 10 yang terakhir, untuk mengelakkan daripada fitnah Dajjal. Jadi ada cerita pasal Dajjal kat situ dah. Jadi nak cakapnya fitnah Dajjal ini memang besar tak?
Contoh dia, katalah Dajjal tu boleh bawa vaksin COVID tak. Orang tu dah ada COVID tak. Tak, kalau dia suruh ikut. Itu cerita dia dah. Jadi untuk mengelak daripada fitnah Dajjal itu, kita baca ayat tersebutlah, 10 yang pertama dan 10 yang terakhir. Jadi apa yang saya baca tadi itu adalah permulaan cerita Nabi Musa alaihissalam mencari Nabi Khidir alaihissalam. Hari ni cerita Nabi Khidir sikit tak? Cerita Nabi Khidir ni cerita lebih kepada legenda lah. Kita tengok dulu kalau ada asbabun nuzul dalam ayat tersebut. Kalau ada kita bacalah. Kalau tak ada, biasanya dalam kitab ni ada yang tak ada dah. Ayat 60. Okey, nampaknya macam tak ada tak? Macam tak ada. Jadi kita teruskan kepada cerita Nabi Khidir yang ditemui oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ini berdakwah tak? Dia berdakwah. Cerita masa kecil tu nanti kita cerita khusus Nabi Musa tu sendiri lah. Jadi apabila dia membesar dah, dia kahwin dengan anak Nabi Syuaib dah, dan dia kembali sebagai rasul dah. Masa tu nabi dengan rasul ni lain dah. Apabila menjadi rasul dah, dia kembali semula ke Mesir dah. Nabi Syuaib duduk dekat Madian dah. Madian nanti kita ceritalah, ada masa ada umur dah. Ada umur kita cerita pasal Nabi Syuaib dah. Jadi cerita dia apabila cukup kontrak Nabi Musa dengan Nabi Syuaib, dia dapat seorang isteri dan diutuskan Nabi Musa itu menjadi rasul dah. Jadi pergilah dia membawa isteri dia ke bukit Tursina dah. Dan di situ mendapat wahyu yang pertama. Wahyu yang pertama ini mengucap 2 kalimah syahadat dah. Wahyu yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dah. Pernah satu ketika apabila ada wujudnya Muhammad Rasulullah ni dah. Nabi Musa tanya Allah Subhanahu Wa Taala, siapa Nabi Muhammad? Siapa Muhammad ni dah? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebut khataman nabi dah, melalui Jibril lah dia. Jadi kalau bab hadis dia akan jadi macam hadis qudsi dah, hadis qudsi. Jadi diterangkan Muhammad ini adalah rasul yang terakhir. Jadi Nabi Musa ni dia minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar aku ni biar jadi umat Muhammad tak? Dia walaupun dia nabi yang hebat, besar, berilmu, berkaliber, tetap memilih untuk jadi umat Muhammad. Jadi dalam hadis qudsi itu cakap, wahai Musa, kamu tak boleh tak, sebab Muhammad itu terkemudian daripada kamu. Tak boleh. Nak, maksudnya Nabi Musa tu nak jadi umat Nabi Muhammad lah. Jadi kita cerita nanti secara khusus Nabi Musa alaihissalam dah. Jadi Masya-Allah, nota tertinggal pula. Nota tertinggal, tak apalah.
Jadi saya rujuk sikit tentang kisah Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Khidir. Tak. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Musa ni dia berkumpul dengan umat dia. Tak. Dia berkumpul dengan umat dia. Selepas ada setengah ulama menyebut selepas daripada selamat daripada Firaun. Tak, selepas daripada selamat Firaun. Ada setengah cakap sebelum daripada pertarungan dengan Firaun. Tak. Sebab garis masa timeline tak ada pada waktu itu. Ya, dia hanya berdasarkan pada kisah-kisah episod ataupun petikan-petikan episod sahaja. Tak ada episod yang khusus 1, 2, 3 tak ada. Tak. Dia tak ada timeline, orang cakap. Timeline tu tak ada. Jadi setengah ulama berbeza pendapat, adakah selepas daripada lari daripada Firaun ataupun sebelum. Tak. Itu banyak perbahasan berlaku. Jadi apa yang menjadi cerita ni, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya iaitu Nabi Yusha bin Nun. Yusha bin Nun. Dia timeline ni pentingnya sebabnya kalau Nabi Musa pada masa itu sebelum daripada peristiwa dengan Firaun di laut tu, itu pada waktu itu Yusha bin Nun bukan nabi lagi. Tak. Kalau selepas itu ada kesan lah sedikit pada penceritaan sejarah ini. Kalau selepas daripada Firaun, Yusha bin Nun itu diangkat menjadi nabi. Dia gitu tak. Jadi untuk tafsiran ni kalau dia letak nabi, maksud dia sudah berlaku lari daripada Firaun, cerita dia. Tapi para pentafsir masih lagi meletakkan dia ni Yusha bin Nun. Tak. Yusha bin Nun maksud dia sebelum. Sebab Yusha bin Nun ini adalah nabi, ya. Jadi dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya Yusha bin Nun, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan terus berjalan sampai bertahun-tahun. Nekat Nabi Musa ini selepas berlaku satu keadaan, Nabi Musa panggil umat-umat Bani Israel. Dia cakap cerita pasal ketuhanan. Tak. Semua orang tanya dia boleh jawab dengan fasih. Tak. Dengan fasih. Biasanya Nabi Musa bercakap dia ada sakit lidah sikit. Tak, dia ada pelak sikit lah. Sebabnya dia kesan daripada makan bara api masa kecil zaman Firaun dulu. Sebab tu dia memerlukan Nabi Harun untuk membuat penjelasan lanjut lah. Tapi pada kali ini preparation dia lah, mungkin preparation dia tu lebih baik, menyebabkan dia lancar lah. Lancar dalam berdakwah lah. Dalam berucap, dalam berdakwah lancar. Sehingga pada satu kali datang seorang tanya, wahai Musa, adakah orang lain yang lebih berilmu daripadamu? Tak. Maka Nabi Musa cakap, tak adalah. Buat sementara waktu ini akulah. Tak. Tanpa Musa sedari, dia tidak meletakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui. Tak. Dia tak letak pada Allah, wallahu alam, tak letak situ lah. Jadi menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nabi Musa ni dia boleh direct bercakap. Tak. Mukjizat Nabi Musa ni dia boleh direct bercakap. Tak. Nanti kita cerita khusus Nabi Musa, sebab hari ni untuk Nabi Khidir dulu lah.
Untuk Nabi Khidir lah. Okey, tapi tak apa. Kita teruskan sebab dia ada timeline yang sama dua tu. Jadi apabila sampai kepada orang yang bertanya tu, Allah Subhanahu Wa Taala kritik Nabi Musa lah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala cakap, ada seorang yang lebih berilmu daripadamu. Tak? Terkejut Nabi Musa lah. Sebab dia rasul utama pada waktu tu. Tak? Jadi ada. Jadi Nabi Musa pun tanya Allah Subhanahu Wa Taala, tunjukkan aku di mana orang tu. Aku nak belajar. Tak? Aku nak belajar. Tak? Jadi itulah turunnya ayat Majma'al Bahraini. Pergilah ke pertemuan dua laut. Pergilah ke pertemuan dua laut. Maka Nabi Musa alaihissalam minta Yusha bin Nun membawa satu bekalan berbentuk ikan. Ini cerita ikan tak? Ini bawa bekalan ikan. Ikan ini nama dia Huta. Ikan Hut. Ikan Hut. Apa yang kita belajar pada zaman dulu, tak? Ataupun orang-orang tua kita lah ajar, tak? Ikan yang Nabi Musa bawa tu ikan sebelah. Ikan sebelah yang ada dua mata, tak? Yang ada dua mata yang kita tengok dekat laut, tak? Sebenarnya ikan sebelah tu bukan huta. Bukan ikan hut. Tak? Ikan sebelah tu paling besar mana? Paling besar mana ikan hut? Tak besar lah. Tak besar lah. Tak? Panjang gitu lah. Sedangkan huta ini, maksud dia terpaksa dipikul. Tak? Terpaksa dipikul oleh Yusha bin Nun. Tak? Sebab tu orang putih tak? Ataupun orang Yahudi, dia tidak meletakkan ikan sebelah tu sebagai huta. Tak? Dia meletakkan ikan skot. Tahu ikan skot? Tahu ikan skot? Skot emotion. Tak? Kalau gambar skot emotion tu kena pikul. Tak? Jadi skot emotion tu diambil daripada cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu, dia buat labeling. Tak? Dia buat labeling. Tak? Skot emotion. Tak? Dan ikan itu memang berfaedah untuk pengembaraan. Tak? Kalau dimakan, dia bagus untuk pengembaraan. Tak? Itu keluar skot emotion. Tak? Kita pernah dengar tapi tak tahu lah. Dan ada satu cerita ni dalam Suma Oriental. Suma Oriental. Cerita Suma Oriental ni kitab tulisan Tom Pius. Tom Pius ni orang Portugis. Masa menyerang Melaka, orang putih ni satu-satu pengembaraan ataupun satu-satu penjajahan, dia akan bawa penulis dia. Tak? Penulis dia akan tulis satu persatu lah. Sebab tu dia benda yang direkodkan. Tak? Akhir sekali rekod-rekod tersebut dihantar balik ke istana raja mereka. Raja Portugis ke, raja Poland ke, tak? Jadi dia akan tulis. Dalam Suma Oriental ni, orang yang menyertai pelayaran Alfonso de Albuquerque. Inilah yang menyerang Melaka ni, Alfonso de Albuquerque. Dan pada waktu tu dia pendakwah sertai kumpulan tersebut, dan dia berpecah di Go. Dia berpecah di Go. Dia naik kapal Aroja. Dia naik kapal Aroja pergi ke Melaka. Apabila sampai di Melaka, dia mendarat di Melaka. Aroja ini ditangkap oleh Sultan Melaka sebab berdakwah Kristian.
Tak, berdakwah Kristian. Tapi pendakwah yang seorang lagi ni terlepas. Tak, pendakwah yang seorang lagi terlepas. Tapi mengikut Suma Oriental, tak, dia terkejut. Apa yang dia terkejut di Melaka? Dia jumpa buah khuldi, dia kata. Dia jumpa di Melaka tu ada buah khuldi. Tak, ada pohon khuldi di tanah Melayu. Tak, kita pun tak tahu. Kita pun tak tahu. Kita orang Melayu ni pun tak tahu lah. Jadi dalam catatan Suma Oriental itu, dia cakap buah durian tu itu buah khuldi, dia kata. Itu catatan Portugis lah. Catatan Portugis, catatan orang-orang ahli kitab. Jadi dia letakkan, rupanya gitu. Tapi wallahu alam. Wallahu alam. Itu pada mereka. Yang terkejut ni jumpa di tanah Melayu. Jumpa di tanah Melayu, tempat mereka tak ada benda ni. Maksudnya tanah Melayu ini bukan calon-calon tempat sebenarnya lah. Mungkin ada sejarah yang tersendiri. Mungkin ada masa saya akan jelaskan di mana itu tempatnya Melayu lah, insya-Allah. Okey. Itu catatan Suma Oriental. Tapi buah durian ini orang Arab dia tak jumpa. Dia tak jumpa. Kecuali yang belayar sahaja. Dekat Mekah tak ada. Cuma buah durian ini dimasukkan dalam komus, dalam komus Melayu, komus Arab, sebagai durianun semenjak Tok Kenali. Kenal Tok Kenali? Tok Kenali Tok Kenali pernah ngajar dekat Mekah. Dia pun cakap ada satu buah, sedap dimakan, tapi karahah, makruh. Makruh. Pelik orang Arab. Buah apa sedap dia nak makan tapi makruh lah. Jadi dia duduk dekat pintu dekat tingkap, dekat tingkap, ada tingkap. Jadi orang Arab, apa benda buah macam ni? Macam mana rupa? Dia cakap ada duri. Ada duri pula. Lagilah dia tak boleh nak imagine lah. Jadi Tok Kenali ni buka pintu, mak minta buah durian sebiji. Dia ambil dekat jendela. Dia tengok ramai ada tak. Minta 2 biji lagi. Tak. Sama-samalah makan sambil tutup hidung. Lepas tu lepas tutup hidung sedap. Baru dia rasa sedap tak. Cerita dia ni cerita 2 dimensi. Cerita 2 dimensi. Pada waktu yang sama, mak Tok Kenali ni duduk di Kubah Krian. Jadi Tok Kenali duduk dekat pintu rumah dia. Duduk dekat tingkap rumah dia. Jadi masa dia minta tu, mak dia hulu di tanah Melayu sampai di Mekah. Sampai di Mekah. Itu cerita 3D, 3D, 4D. Itu orang panggil karamah, ataupun keramat. Semenjak itu orang Arab memasukkan nama durian itu dalam kamus mereka. Jadi tapi cerita buah durian ni 1511 lagi. Pendeta ataupun padri daripada Portugis sudah menulis lah. Tapi tulisan mereka cakap itu buah khuldi. Wallahu alam bisawab. Itu cerita dia lah. Okey, jadi atau aku akan terus berjalan sampai bertahun-tahun. Setengah ulama cakap perjalanan Nabi Musa untuk menemui Nabi Khidir itu berlangsung lebih kurang setahun lama dia. Ada setengah pendapat dia cakap 10 tahun.
Dan ada yang lain tu sampai 80 tahun. Tapi kebanyakan ulama-ulama buat murajih setahun. Setahun. Jadi sebabnya jadi bertahun-tahun ni, sebab dia ungkapan dia hukuba. Hukuba ini paling kurang 2 tahun. Paling kurang 2 tahun. Jadi kita kena buat penilaian daripada Mesopotamia, daripada Iraq, pergi ke sebelah Rom. Kalau berjalan kaki berapa lama sampai? Mungkin juga 2 tahun. Sebab tu berbeza-beza pendapat. Ada pendapat cakap 1 tahun. Ada yang bercakap 2 tahun. Ada yang bercakap sampai 10 tahun perjalanan dia bersama dengan Yusha' bin Nun. Okey, yang 61, ayat 61. Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikan itu. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut. Jadi ikan tersebut mereka lupa di sini. Setengah ulama menyebut Nabi Musa sampai di batu tersebut, tiba-tiba dia rasa mengantuk. Tiba-tiba dia rasa mengantuk. Apabila dia rasa mengantuk, itulah nasiannya. Itulah kelupaan dia tu. Dia ngantuk, dia tidur. Tidur itu satu bentuk kelupaan. Raf'a ala ummati nisyan wa khoto'a. Dalam bab nisyan itu termasuk nama. Maksudnya tertidur. Jadi terangkat dosa umatku, rafa'a ala ummati nisya wa khoto'a, terlupa atau tersalah. Terangkat dosa, tak berdosa lah, dimaafkan. Maka mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalan ke laut. Ikan yang dia bawa ni, menurut ulama tafsir, terutama At-Tabari, dia cakap Yusha' bin Nun sudah garamkan dia. Sudah garamkan dia, maksudnya dah jadi macam ikan kering. Dah jadi macam ikan kering. Lepas tu sudah kering dan lebih ringan daripada yang asal. Lebih ringan untuk dibawa daripada yang asal. Dia sudah keringkan ikan tersebut. Jadi yang cerita dia ni, ayat 61 ni, tiba-tiba ikan itu hidup. Tiba-tiba ikan itu hidup. Pada waktu itu Nabi Musa tertidur. Jadi yang melihat keadaan ikan itu hidup adalah Yusha' bin Nun. Dikatakan mengikut ulama ni cerita, perbahasan ulama ni memang banyak. Ada yang setuju, ada yang tak setuju ni. Ini termasuk Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Tabari, imam yang besar-besar pun tak. Dia berselisih pendapat cerita Nabi Khidir ini. Sehingga akhir sekali boleh kita katakan cerita Nabi Khidir ini satu cerita legenda. Jadi apabila Nabi Yusha' bin Nun dia tengok ikan tu, pelik dia. Macam mana ikan tu tiba-tiba boleh hidup? Jadi setengah ulama menyebut selepas Nabi Musa tidur, Nabi Nun tak boleh, Yusha' bin Nun tak boleh tidur. Dia tak boleh tidur. Jadi dia ambil wudu. Tanpa dia sedari, tempat dia ambil wudu itu adanya al-ma'ul hayah.
Tak. Apa dia al-ma'ul hayah? Mengikut ulama-ulama, dia tafsirkan al-ma'ul hayah ini, siapa-siapa yang terkena al-ma'ul hayah, benda-benda lah yang terkena al-ma'ul hayah. Kalau benda tu dulunya benda yang hidup, lepas tu mati, terkena al-ma'ul hayah, dia boleh hidup balik dengan izin Allah. Ini cerita al-ma'ul hayah. Tak. Dia boleh hidup balik. Tak. Dan bila cerita pasal al-ma'ul hayah ini, tak, berlangsunglah suatu masa dahulu perjalanan Zulkarnain. Tak, cerita Zulkarnain. Tak. Jadi Zulkarnain, ada setengah pendapat menyatakan Nabi Khadir ini bersama dengan Zulkarnain. Tak, bersama dengan Zulkarnain. Pada waktu itu Zulkarnain jadi raja, dia jadi komandan. Tak, dia jadi ketua turus tentera. Tak. Dan pada waktu itu dalam perjalanan sebelum sampai ke kawasan Kaukasus, tak, sebelum sampai di pergunungan Kaukasus, tak, di waktu malam Nabi Khadir menemui al-ma'ul hayah. Tak. Jadi dia minum air. Tak. Dan apabila pencarian Zulkarnain itu gagal, jadi Zulkarnain pun pecahkan rahsia dia. Dia datang sampai ke sini, tak, untuk cari al-ma'ul hayah. Tak. Tapi dia cakap tak jumpa, gelap. Tak. Jadi Nabi Khadir cakap, sebenarnya aku sudah minum airnya. Tak, aku sudah minum airnya. Jadi Zulkarnain cakap, oh, aku yang cari, kau yang minum. Tak, aku yang cari, kau yang minum. Tak, mengikut ulama menyebabkan Nabi Khadir itu dipanjangkan umurnya. Dia gitu. Dipanjangkan umurnya. Jadi di tempat pertemuan dua laut itu ada dua batu besar. Tak, di antara dua batu besar itu adanya al-ma'ul hayah. Masa Nabi Yusuf bin Nun ambil wuduk, dia tak minum. Tak, dia ambil wuduk je. Tak, terpercik air tersebut terkena ikan. Tak, tiba-tiba ikan itu mula dia gini. Dia mula membentuk balik otot-otot. Tak, segar balik otot dia. Tak, masa-masa dia tu hidup balik. Tak, berfungsi balik. Tak. Kalau manusia ni ada deltoid, ada bicep, tricep, tak, medulla oblongata, tak. Kalau bahagian otak, tak, ada quadriceps, ada soleus, ada gastrocnemius, ada pectoralis major, ada lactus abdominis. Tu otot-otot utama manusia, tak. Jadi mula terbentuk balik otot-otot tersebut. Otot-otot ikan tersebut menyebabkan ikan itu boleh menggelupar, tak, boleh melompat dari tempat simpanan dia. Tak. Okey. Jadi mengikut ulama lagi, tak, ikan tersebut apabila dia melompat, dia terkena pada pasiran-pasiran. Tak. Apabila dia kena pada pasir tersebut jadi keras, jadi batu. Tak, jadi batu. Jadi batu. Menyebabkan arah dia pergi tu nampak. Tak, arah dia pergi nampak. Pertemuan dua laut ini, tempat tidur Nabi Musa dengan laut tu jauh sikit. Jauh sikit. Tak. Jadi ikan tu nak pergi ke laut, tak, dia meninggalkan jejak. Tak, dia meninggalkan jejak. Dan menurut ulama, pasir yang terkena pada ikan yang kena al-ma'ul hayah itu membentuk batu-batu keras. Tak, batu-batu keras. Cerita dianya, akhir sekali melalui gerak ikan tersebut, tak, laluan ikan tersebut, baru dia bertemu dengan Nabi Khadir alaihissalam. Tak.
Dia ikut gerak tak. Lepas tu alur yang dibentuk tu tak pecah-pecah, dia jadi batu, dia kekal tak. Setengah ulama cakap kalau kita pergi ke Bahrain ni tak, insya-Allah boleh tengok lekuk-lekuk ikan tersebut masih wujud dan kekal hingga sekarang. Sebabnya ikan tersebut adalah ikan yang terkena al-ma'ul hayah. Tak. Bila kena kekal. Sebab itulah cerita al-ma'ul hayah ini banyak dibahaskan oleh orang-orang tasawuf, orang-orang sufi tak. Banyaklah tak. Maksud dia ramai jugalah mencari benda ni tak. Termasuk Zulkarnain tak. Jadi apabila saya melihat satu cerita tak faham cerita ni tak. Pak Ghani faham tak cerita Pirates of Caribbean? Faham tak cerita Pirates of Caribbean? Dia belayar, pergi situ, pergi sini, jumpa orang ni, jumpa tentera ni, bertarung situ, bertarung sini tak. Apa tujuan cerita ni tak? Matlamat penceritaan dia ni kosong je tak. Duk main. Lepas tu cerita-cerita kelakar Jack Sparrow tak. Yang kelakar Jack Sparrow. Lepas tu Jack Sparrow ni tak mati. Rupanya pelayaran Pirates of Caribbean ni, dia pun mencari al-ma'ul hayah rupanya. Dia pun mencari al-ma'ul hayah. Apabila saya tengok episod yang terakhir tu baru faham. Itulah orang zaman dulu lagi tak. Zaman Zulkarnain lagi melakukan pengembaraan, mencari benda-benda gitu tak. Ada punya tak. Dan memang ulama' cubalah tengok dalam mana-mana tafsir tak. Cerita al-ma'ul hayah ni, semua ulama' fiqh ke, ulama' tasawuf ke, cakap benda ni wujud tak. Benda ni wujud tak. Dan al-ma'ul hayah ini dia wujud satu tempat di syurga tak. Ada satu tempat di syurga. Apabila manusia daripada neraka tak, dia nak masuk ke syurga ini, dia akan melalui sungai al-ma'ul hayah tak. Daripada kering rentung tak, dia masuk dalam sungai itu, tumbuh kembali tak, daging-daging tak. Barulah berbentuk balik rupa dia tak. Jadi Rasulullah cakap al-ma'ul hayah ni dia macam air yang dia likat sikit, belendir-lendir sikit. Air dia dah belendir-lendir sikit. Jadi manusia setiap daripada orang yang keluar daripada neraka nak masuk syurga, dia akan mandi al-ma'ul hayah. Barulah mendapat rupa yang sebenar, rupa untuk masuk ke dalam syurga tak. Jadi mudanya Rasulullah cakap macam Nabi Isa berumur 33 tahun. Macam kita ni umur 33 tahun lah. Kuat, tengah top tak. Dengan diberi kekuatan 10 kali ganda tak. Barulah masuk ke syurga tak. Dan pada waktu itu disambut oleh Rasulullah tak. Dan tim yang ada dekat syurga tu, sehingga tak penyambut tu di kalangan nabi-nabi, rasul-rasul, para sahabat tak. Contohnya Allah Pak Ghani tak, disambut oleh Abu Bakar. Abu Bakar panggil Pak Ghani macam dia kenal kita tak. Orang yang masuk ke syurga disambut oleh Rasulullah. Pak Ghani tak, macam kenal seperti mana kita walaupun tak pernah tengok, kenal Rasulullah tak. Kenal Rasulullah tak. Gitu tak. Kita tak pernah tengok ni Rasulullah ni tak, tapi jauh di sudut hati macam kenal tak. Macam kenal tak. Macam tak.
Dan apabila bertemu di syurga, memang dia Rasulullah. Tak? Memang dia Rasulullah. Dan begitulah dengan sahabat-sahabat yang menyambut setiap kali orang nak keluar, para nabi dan rasul, para sahabat akan menyambut semua. Semua akan disambut. Oh, orang ni lama tunggu. Maksudnya gitu tak? Lama tunggu. Duk mana tak? Dia gitu tak? Allah habis tak? Lama. Kena mari sekali pula tak? Yakin habis tu kan? Tiga-tiga ni sekali. Lama tunggu tak? Maksudnya gitu tak? Masuk juga lah tu. Dia gitu. Jadi begitulah apabila di syurga dan diberi pakaian putih. Tak, diberi pakaian putih. Tak. Dia penghuni syurga ni pakaian dia warna hijau. Tak, warna hijau. Nabi Khidir ini pun tak, apabila dia duduk di satu tempat, dia bangun, tak, rumput yang mati jadi hidup. Jadi hijau balik. Tak. Jadi sebab itulah setengah ulama dia cakap, aku jumpa Nabi Khidir. Macam mana jumpa? Dia kenal dengan keadaan dia. Tak, dia kenal dengan keadaan dia. Nabi Khidir ni setengah cakap, tak, saya bawa Nabi Khidir dulu ni sebabnya antaranya ulama menyatakan dia ni anak Nabi Adam. Tak, setengah ulama menyatakan dia ni anak Nabi Adam. Tak. Jadi abang kepada adik kepada Qabil. Tak. Adik kepada Qabil. Abang kepada Nabi Syis. Tak. Dan setengah ulama cakap nama dia Balya bin Mulkan, orang zaman lain. Tapi mengikut daripada sejarah-sejarah yang ada, rupa-rupanya Nabi Khidir ni ada disebut oleh ulama zaman Nabi Adam, ada disebut zaman Nabi Nuh, ada disebut pada zaman Nabi Ibrahim. Ada disebut pada zaman Nabi Musa. Nabi Ibrahim dulu baru Nabi Musa. Ada disebut zaman Nabi Isa. Ada disebut zaman Rasulullah. Bahkan ada disebut pada masa sekarang. Maksud dia Nabi Khidir ini adalah Nabi yang tidak meninggal lagi. Masih hidup. Jadi kalau mengikut Asy-Syafi'iyah, dia panggil apa? Ada kaedah fiqh. Kaedah fiqh ni cerita dia gini. Asalnya hidup, kalau tak ada berita kematian, dia tak mati. Tak. Asalnya hidup, sekiranya ada berita kematian, matilah dia. Tak. Kalau asalnya hidup, tak ada berita kematian, dia tak mati. Dia tak mati. Jadi apabila cerita dia gitu, para ulama mengelaskan 4 nabi yang belum meninggal dunia. 4 nabi yang belum meninggal dunia, iaitu Nabi Isa alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris dulu lah. Nabi Idris, Nabi Khidir, Nabi Ilyas dan Nabi Isa alaihissalam. 4 nabi yang belum lagi dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mengikut orang tasawuf, orang sufi, dia panggil rijalul ghaib. Rijalul ghaib. Dalam aspek rijalul ghaib inilah digunakan oleh Al-Arkam. Al-Arkam dia cakap, Abu Ya
akan hidup balik sebab dia kategori rijalul ghaib. Dia letak gitu tak. Abu Yah ni golongan rijalul ghaib tak. Tapi kaedah fiqh yang tadi cakap berlaku kematian tak. Tak boleh jadi ya rijalul ghaib. Tak, berlaku ada kematian. Nabi Ilyas dia diburu oleh raja Balak. Raja Balak ini buru dia dan dia lari. Dalam pelarian dia tidak diketahui hidup ataupun mati. Tak. Jadi kaedah fiqh itu menyebut Nabi Ilyas tak mati. Tak ada kematian, tak ada kedengaran kematian. Yang nabi-nabi lain selain daripada 4 ini ada bukti kenabian. Ada bukti. Okey. Jadi Nabi Idris, Nabi Khidir, Nabi Ilyas, Nabi Isa alaihissalam. Setengah ulama menyebut, tapi hadis ni dia cakap hadis marfu' tak. Tapi kita ceritalah walaupun dia hadis marfu'. Hadis marfu' ni dia gini. Dia berhenti sampai satu sahabat. Tak. Sampai pada sahabat tu, sampai pada Nabi. Tak. Maksudnya cerita ni cerita riwayah. Cerita daripada ahli kitab. Tak. Dia cakap Nabi Khidir akan bersama dengan Nabi Ilyas setiap kali musim haji. Dia akan bertemu situ. Dia akan bertemu situ. Setiap kali musim haji. Mereka akan saling mencukuri rambut. Dia gitu. Itu ceritalah riwayat. Bukan hadis. Bukan hadis. Sebab dia kalau hadis pun kategori dia marfu'. Mati sampai sahabat. Tak sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi gitulah dulu untuk pengenalan bagi cerita Khidir, Nabi Khidir ini, dan kita akan sambung pada hari apa kita? Boleh tak?